Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi, berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Misi penghantaran bantuan kemanusiaan pertama Malaysia ke Syria yang terjejas akibat gempa bumi berlepas malam tadi. Ia melibatkan 51 kru dan wakil kementerian serta NGO. Wisma Putra memaklumkan sebanyak 42 tan barangan bantuan kemanusiaan sumbangan rakyat Malaysia turut dibawa. Ia dijangka mendarat di lapangan terbang antarabangsa Damsyik tengah hari ini. Sementara itu, angka kematian akibat gempa bumi yang telah memusnahkan sebahagian Turkiye dan Syria kini melebihi 46,000. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB) memohon bantuan antarabangsa berjumlah $1 bilion untuk menangani krisis kemanusiaan yang semakin meningkat di kedua-dua negara. Menurut Setiausaha Agung PBB, Antonio Guterres, sumbangan itu akan membantu 5.2 juta orang yang terkesan untuk tempoh hanya 3 bulan. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken memberi amaran kepada China berhubung tindakan tidak bertanggungjawab negara itu menghantar balon pengintip ke ruang udara Amerika. Amaran itu diberikan ketika pertemuan pemimpin itu bersama diplomat tinggi China, Wang Yi, di luar Persidangan Keselamatan Munich. Menurut Blinken lagi, Amerika tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba mencabul kedaulatan negara berkenaan. Korea Utara melancarkan peluru berpandu balistik antara benua pertamanya dalam tempoh 7 minggu semalam. Peluru berkenaan dipercayai mendarat di zon ekonomi eksklusif Jepun. Menteri Pertahanan Tokyo, Yasukazu Hamada berkata, peluru berpandu itu mempunyai kapasiti untuk terbang sejauh 14,000 km. Ia mampu menyasarkan mana-mana bahagian di Amerika Syarikat. Sementara itu, Korea Utara memaklumkan ujian peluru berpandu balistik antara benua yang dilancarkan itu merupakan Hwasong 15. Ia adalah sebahagian daripada latihan mengejut yang dijalankan. Menurut media kerajaan KCNA, peluru itu dilancarkan dari lapangan terbang antarabangsa Pyongyang dan mendapat persetujuan daripada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Terdahulu, Pyongyang mengecam latihan tentera Amerika Syarikat Korea Selatan yang disifatkan sebagai persediaan untuk berperang. Angka korban akibat taufan Gabrielle yang membadai New Zealand 12 Februari lalu meningkat kepada 11 orang. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan 2 lagi mayat ditemukan di kawasan Hawke's Bay, kawasan paling teruk terjejas, manakala kira-kira 5,608 lagi masih tidak dapat dihubungi. Perdana Menteri New Zealand Chris Hipkins menyifatkan taufan Gabrielle sebagai bencana alam paling terbesar pernah terjadi di negara tersebut. Usaha pemulihan sedang giat dijalankan. 15 orang termasuk orang awam terbunuh dalam satu serangan udara tentera rejim Israel. Turut musnah beberapa bangunan di daerah berpendudukan padat berhampiran dataran Umayyad serta sebuah kediaman di ibu kota Syria, Damsyik. Pemerhati hak asasi manusia Syria memaklumkan serangan itu berlaku berhampiran pusat kebudayaan Iran. Jumlah yang cedera bagaimanapun tidak dinyatakan. Israel menafikan bertanggungjawab atas serangan terbabit. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal kembali di kedudukan teratas Liga selepas menewaskan Aston Villa 4-2. Bukayo Saka membuka jaringan sebelum Zinchenko menyamakan kedudukan pada minit ke-61. Jaringan sendiri Emiliano Martinez menyumbang gol ketiga buat skuad Arteta. Gabriel Martinelli pula melengkapkan kemenangan pada saat akhir. The Gunners kini mengumpul 54 mata, 2 mata di depan Manchester City yang sekadar terikat satu sama ketika menentang Nottingham Forest.
Dalam peranan lain, Brentford seri 1 sama dengan Crystal Palace. Wolves tewas 0-1 kepada Bournemouth. Fulham menang 1-0 ke atas Brighton. Everton mengetepikan Leeds juga 1-0. Chelsea kalah kepada Southampton 0-1. Manakala Liverpool menundukkan Newcastle 2-0 dalam aksi awal pagi tadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.